So tajuk kita kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk unit pertama ni ialah Al-Qadir. Kita akan belajar tentang satu sifat Allah, iaitu Al-Qadir. Ambil perhatian ya semua. Sebab hari ni dia punya tajuk dia penuh dengan dalil-dalil ayat Quran. So kita akan catat beberapa poin dalam buku tulis kita. Okay. Al-Qadir. Maksud Al-Qadir. Al-Qadir ni macam saya cakap tadi, dia merupakan salah satu daripada 99 nama Allah yang gah tu, yang hebat tu, yang maha hebat tu. Bermacam-macam. Untuk tingkatan 2, kita ada 2 nama yang kita akan belajar, iaitu Al-Qadir dan Al-Qawi. Minggu ni kita belajar Al-Qadir, minggu depan kita akan belajar tentang Al-Qawi. Okay. Al-Qadir, maksud dia menentukan. Daripada segi istilah, Al-Qadir ialah nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa menentukan sesuatu perkara berdasarkan kehendak, iradat dia dan ilmunya. Dia boleh menentukan apa saja. Kelahiran kita, anak dalam kandungan tu, lelaki ke perempuan, berdasarkan iradat dia, kehendak dia. Dia nak buat macam mana pun dia boleh. Dan ilmunya maknanya pengetahuan Allah yang maha luas. Tak sama macam pengetahuan kita. Kita tak tahu pun apa akan berlaku besok hari kan. Kita tak tahu pun apa akan berlaku 5 tahun lagi. Tapi Allah dengan pengetahuan dia, dia tahu. Okay. Kita tengok dalil nakli Allah bersifat Al-Qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal qadiru ala an yab'asa alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'di. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Yang bermaksud, katakanlah ni apa? Katakanlah wahai Muhammad. Allah berfirman suruh Muhammad kata dialah yang berkuasa. Allah yang berkuasa untuk menghantar kepada kamu azab siksa, bala bencana, sama ada dari sebelah atas kamu, atas bawah kaki kamu. Okay. Berbagai azab yang Allah boleh lakukan terhadap kita, sama ada di atas, di kaki, maksudnya di bumi, daripada langit kan. Atau ia menjadikan kamu berselisih pendapat dan berpecah belah dan berpuak-puak. Kehidupan kita yang ramai ni berpuak-puak dan ia merasakan sebahagian daripada kamu akan melakukan perbuatan ganas dan kejam terhadap sebahagian yang lain. Maknanya kita yang hidup di dunia ni, ada antara kita melakukan terhadap orang lain dan ada orang yang tak melakukan keganasan. Bahkan bagaimana kami menjelaskan ayat keterangan yang menunjukkan kebesaran kami dengan berbagai-bagai cara supaya kamu memahaminya. Quran ni dia dah cerita dah, penuh dengan panduan, jangan buat ni, jangan buat tu, awak kena buat ni. So kita ikut je lah. Okay. So berdasarkan dalil nakli Allah bersifat Al-Qadir ini, kita nak rumuskan. Okay. Terdapat beberapa bukti, berdasarkan dalil nakli. Dalil nakli yang kita belajar masa form 1 ialah dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi. So kita nak tengok bukti Allah bersifat Al-Qadir berdasarkan dalil yang ada di dalam Al-Quran. Okey, saya nak semua pelajar, semua murid-murid semua keluarkan buku nota awak. Okey, buat satu peta. Peta apa ni? Peta buih ke peta apa ni? Bagi dia. Siapa nak jawab? Peta buih Ustaz. Okay. Peta buih, buat bulat di tengah-tengah, tulis bukti Allah bersifat Al-Qadir, kemudian pecahkan dia, kembangkan dia kepada 6 bahagian. Okey, saya akan terangkan satu persatu sehingga 6. Setiap kali saya sebut dia punya point dia, keyword dia tu, awak terus tulis. Bukti Allah bersifat Al-Qadir, pertama apa dia? Tulis. So semua ada 6. Okey, boleh tulis sekarang. Kemudian pecahan ni awak nak buat bulat pun boleh, tak nak buat pun tak apa. Buat anak panah je, lepas tu awak tulis. Dengan pen color lain pun tak apa. Cara awak belajar.
Sebab tu kalau belajar tengok macam ustaz kan ada pen macam ni tau. Ada hijau, ada merah, hitam, biru, senang. Dulu pun belajar pakai pen macam ni lah. Senang kita nak buat nota. Tambah kalau subjek sejarah, lagi mudah. Bila awak dah buat, so sekarang saya akan terangkan untuk yang pertama, bukti Allah bersifat Al-Qadir adalah, nanti awak tambah lukisan ni. Okey. Bukti Allah bersifat Al-Qadir yang pertama adalah Allah menguasai seluruh alam meliputi matahari, bulan, bintang dan cakrawala. Cakrawala ni adalah sistem suria. Okey, ini adalah poin yang pertama. Bukti Allah bersifat Al-Qadir yang awak buat peta tadi kan. Peta buih tadi. Yang pertama, Allah menguasai seluruh alam meliputi matahari, bulan, bintang dan cakrawala. Firman Allah dalam Al-Quran, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara as-samsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun." Maksudnya, sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, bertanya kepada mereka yang musyrik itu, orang yang musyrik itu, tanya pada dia, siapakah yang mencipta langit dan bumi? Ayat dia salah, tulisan menciptakan langit dan bumi dan yang memudahkan matahari dan bulan untuk faedah makhluknya, sudah tentu mereka menjawab Allah. Maka bagaimana mereka tergamak berpaling? Nampak? Walaupun orang tu musyrikin, tapi dia tahu kekuasaan Allah tu sendiri. So kalau kita tengok bukti Allah bersifat Al-Qadir, dia menjadikan alam. Alam kita ni ada matahari, kita ada beberapa planet, bulan, bintang untuk sistem suria kita lah. So ini bukti Allah menguasai seluruh alam, bukti matahari, bulan. Dia maknanya dia kuasai, dia boleh tentukan matahari naik belah mana, turun belah mana, maknanya putaran bumi, peredaran bulan kepada bumi, peredaran bumi, matahari, semua Allah tentukan. Kelajuan cahaya, macam-macam lagi, panas mata, terusnya. Bukti Allah bersifat Al-Qadir yang kedua, Allah berkuasa menukarkan siang dan malam. Okey, masukkan poin yang kedua, Allah berkuasa menukarkan siang dan malam. Macam mana siang dan malam ni berlaku? Awak pun tahu kan, belajar sains kan. Okey, apa bukti dalil nakli dalam Al-Quran? Kita tengok, wahtilafil laili wan nahar wama anzalallahu minas samai min rizq wa ahya bihil ard ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatul liqaumi yaqilun. Maksud dia, dan pada pertukaran malam dan siang silih berganti, dan juga pada rezeki yang diturunkan oleh Allah dari langit, lalu ia hidupkan dengan tumbuhan di bumi sesudah mati, serta peredaran angin, semuanya itu mengandungi tanda yang membuktikan keesaan Allah, kekuasaannya, kebijaksanaannya serta keluasan rahmatnya bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran. Alam yang Allah jadikan. Okey, bukti Allah bersifat Al-Qadir yang ketiga adalah Allah berkuasa mencipta langit dan bumi. Okey, Allah berkuasa mencipta dan menghancurkan segala yang ada di langit dan di bumi. Poin yang ketiga, Allah berkuasa menciptakan langit dan bumi. So yang belakang tu adalah gambar langit. Aulam yara anna Allah allazi khalaqas samawati wal ard qadirun ala an yahluka mislahum wa ja'ala lahum ajalan la raiba fi wa abal zalimuna illa kufura. Maksud dia, tidakkah mereka mahu memikirkan dan meyakini bahawa Allah yang menciptakan langit dan bumi berkuasa menciptakan orang-orang yang seperti mereka dalam bentuk yang baru. Maksudnya Allah menjadikan manusia padahal ia telah pun menentukan bagi mereka tempoh yang tidak ada syak padanya. Allah dah tentukan kita punya kematian, hari kiamat, hari akhirat. Dalam pada itu, orang yang zalim enggan menerima, melainkan yang keempat,
Bukti Allah bersifat Al-Qadir ialah Allah berkuasa mengurniakan mukjizat pada Nabi dan Rasul. Contohnya mukjizat terbesar iaitu Al-Quran pada Nabi Muhammad. Itu salah satu dia, Al-Quran. Yang gambar awak tengok ni adalah contoh, saya tak tahulah, ini adalah contoh bulan terbelah lah kan. Ini adalah apa? Dia punya ilham daripada pelukis dia kan. Bukan betul ni So memang pernah berlaku macam mukjizat Nabi dapat belah bulan apa semua kan, mukjizat Nabi Ibrahim tak terbakar, lagi macam-macam mukjizat tapi mukjizat yang paling besar adalah mukjizat Al-Quran. Kulla ini ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimisli hadzal qur'ani la ya'tuna bimisli walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Maksud dia, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya walaupun mereka membantu sesama sendiri. Maksud dia, Al-Quran yang Allah turunkan ni hebatnya dia punya sastra, hebatnya sampai orang lain tak boleh nak kopi, nak buat macam sama dengan Al-Quran. Betapa hebatnya ayat-ayat Al-Quran ni. Okey, mesej daripada Allah ni. Okey, mesej daripada Allah ni. So masa zaman Nabi dahulu pun bila Nabi baca Al-Quran kan, orang kafir yang pandai dulu, orang Arab jahiliah, dia orang pandai apa, bersastra, bersyair apa semua kan, bila dia dengar Nabi baca Al-Quran, wah hebatnya seni bahasa yang ada dalam Al-Quran. Memang tak boleh nak ubah Al-Quran ni. Cubaan nak mengubah tak akan berjaya pun. Tapi tadilah kat rumah orang mana pun, rumah kawan awak, Al-Quran dia sama dengan awak pergi dekat hotel, kalau Al-Quran sama hotel tu Al-Quran dengan rumah awak pergi masjid, Al-Quran tu sama dengan rumah awak. Okay, ini adalah bukti mukjizat yang paling besar. Kelas setakat ni, boleh dapat tak? Nak dengar suara sikit, boleh dapat tak? Empat bukti. Boleh. Seterusnya, bukti Allah bersifat Al-Qadir. Okey. Yang kelima, menurunkan hujan dengan sukatan yang tertentu. Okey. Ayat dia, wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin wa askannahu fil ard wa inna ala zahabim bihi laqadirun. Maksud dia, dan kami turunkan hujan dari langit dengan sukatan yang tertentu serta kami tempatkan dia tersimpan di bumi, duduk dalam bumi dan sesungguhnya kami sudah tentu berkuasa melenyapkannya. Allah beritahu yang dia ciptakan hujan, turunkan hujan dengan kadar tertentu, ada sikit, ada banyak sampai banjir, dan ke mana air ni pergi, air ni ada di bumi balik. So dia pergi ke laut. So perasan tak, bumi kita ni air kan, ada laut tu semua, kita hari-hari hujan tak melimpah ke? Jika dia meleleh bumi pula, dia meleleh jatuh bawah, tak, dia masih berada di bumi. Tapi hebatnya Allah. So ada kawasan yang Allah nak bagi hujan, dia bagi. Ada kawasan hujan sikit, dia turunkan sikit. Ada sebab dia buat macam tu. Okay. So apa kejadian, apa pun benda yang Allah buat, bukti Allah bersifat Al-Qadir. Allah berkuasa menghidupkan semula orang yang telah mati. Ni gambar kubur Kubur ni kat mana? Siapa tahu? Siapa nak jawab? Okey, Allah berkuasa menghidupkan semula orang yang telah mati. Firman dia, alaysa zalika biqadirin ala an yuhyil mauta. Maksud dia, adakah Tuhan yang menjadikan semuanya itu tidak berkuasa menghidupkan orang yang mati? Tentulah berkuasa. Allah mati. Okey, bila kita dah mati, dengan kuasa Allah kita akan dibangkitkan semula di hari akhirat nanti. Itu kuasa Allah. Okey, Allah jadikan manusia macam mana kita dilahirkan. Kadang-kadang bila lahir baru 2-3 hari Allah ambil nyawa dia kan. Kemudian Allah. So ini adalah bukti Allah bersifat Al-Qadir. Ada berapa semua kelas? Nyawa tulis? Ada 6. Semua dapat tulis Dapat. Nombor 3 saja. Kesimpulan dia pada ayat yang mula-mula kita tadi, bukti menunjukkan Allah bersifat Al-Qadir. Qul wal qadirun ala ayyam asa alaikum azaban au min tahdir. Pertama, Allah menguasai seluruh alam. Okey.
Dia jadikan planet, bintang apa semua. Kemudian Allah berkuasa menukarkan siang dan malam. Okey, boleh salin balik kalau siapa tak sempat tulis. Yang ketiga, Allah berkuasa mencipta langit dan bumi. Yang keempat, Allah berkuasa mengurniakan mukjizat. Yang kelima, Allah mukjizat tadi menggunakan mukjizat dan contoh mukjizat yang terbesar adalah mukjizat Al-Quran. Kemudian Allah berkuasa menurunkan hujan dengan kadar yang tertentu, dengan apa yang dia dikehendaki, sama ada nak lebat ke tak lebat ke. Berkuasa menghidupkan semula orang yang telah mati. Okey, itulah 6 bukti Allah bersifat Al-Qadir berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dalil nakli yang kita dapat belajar hari ini. So, ini adalah aktiviti latihan. Nyatakan maksud Al-Qadir. Apakah yang dimaksudkan dengan Al-Qadir? Dekat sini. Nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah SWT Maha Berkuasa menentukan sesuatu perkara berdasarkan kehendaknya. Soalan kedua, nyatakan dalil nakli berkaitan dengan Al-Qadar, Al-Qadir, Al-Qadar pula. Ini ayat dia, Qul huwal qadirun. Uraikan 3 bukti Allah bersifat Al-Qadir. Apa yang awak buat tadi ada 6. Okey, ada 6. So sekarang saya nak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.